bulan Ramadan. Ramadan, Ramadan ya salam, salam ya Ramadan, Ramadan ya salam, salam ya Ramadan, Ramadan ya salam. Dari bentuk cinta dari yang lain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut cinta ni banyak benda cinta. Antara yang Allah sebut tentang perasaan cinta, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. globalihsanrelief.org.my. Ingat ihsan, ingat Global Ihsan. Rancangan ini dibawakan khas oleh Yayasan Global Ihsan Malaysia. Sediakan iftar dan sahur kepada mereka yang memerlukan sempena Ramadan ini. Hubungi talian 012-234-0413. Ingat ihsan, ingat Global Ihsan. Tazkirah Ramadan, Ustaz Muhammad Rozi Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Bersiaran lagi kita dalam Tazkirah Ramadan di IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Kita akan terus belajar, kita akan terus menilai kehidupan kita. Kita akan terus mengkoreksi diri supaya apa yang kita galas saat ini adalah sesuatu yang akan dihamparkan, dibentangkan di hadapan Allah, bermanfaat kepada pahala, bermanfaat kepada kasih sayang dan ridha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini sememangnya akan syarat dengan ujian. Selangkah kita berjalan diuji. Perjalanan makin jauh, makin kuat, makin dahsyat ujian yang akan ditimpakan. Secara rumus begitulah kehidupan di atas muka bumi ini. Dunia itu makanul imtihan, tempat diuji oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang akan bebas terlepas daripada diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wala nabluwannakum bisyai'. Kita akan diuji oleh Allah dengan segala hal-hal yang barangkali sesuai dengan selera kita, yang terkadang tidak sesuai dengan selera kita. Tapi harus kita ingat, di sebalik ujian yang kita jalani itu, maka senjata yang harus kita gunakan untuk berhadapan dengan itu adalah sabar. Sabar itu adalah sesuatu yang mudah terucap di bibir dan lidah kita. Tetapi adakah ia telah tertenun dalam peribadi kita, dalam bingkai kehidupan kita? Barangkali itu belum kita gapai sampai ke saat ini. Sedangkan Allah mencintai orang yang bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Sabar, di mana perletakan sabar? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Ihya Ulumuddin mengatakan sabar itu ada beberapa posisinya. Satu, bersabar bila mana tekun dalam melaksanakan taat kepada Allah. Maka kalau kita melihat ada orang istiqamah ke masjid, ada orang istiqamah melaksanakan tahajud qiyamul lail di malam-malamnya Ramadan, bukan kerana dia hilang penatnya, bukan. Penatnya masih ada. Tetapi kerana dia sabar dalam melaksanakan taat. Dan ini Masya Allah memerlukan mujahadah hati, komitmen yang berterusan untuk mampu melaksanakan taat kepada Allah. Apa pun yang memberikan motivasi, silakan. Adapun kalau motivasinya adalah kerana ganjaran syurga di sisi Allah, tidak dipermasalahkan. Tetapi bukan itu kemuncaknya kepada keikhlasan. Ada orang Masya Allah silakan, kenapa beribadah, kenapa salat? Nakkan syurga, nakkan pahala. Alhamdulillah, itu janji daripada Allah. Dan Allah zat yang tidak akan memungkiri janjinya. Dibolehkan. Tetapi ahlu qalbu yang cermat dalam berbicara tentang urusan hati, itu bukan penghujungnya. Itu bukan maksud dan tujuan utamanya.
Maka sabar dalam melaksanakan taat, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sabar dalam meninggalkan maksiat. Pada penilaian kita ini lebih sukar kadang-kadang. Ada orang ibadah rajin, maksiat tekun. Ini yang disebutkan. Orang mampu melakukan taat kepada Allah, salat boleh, tetapi di waktu yang bersamaan meninggalkan maksiat, itu perbahasan yang lain. Meninggalkan maksiat itu adalah hal yang lebih sukar daripada melaksanakan taat. Tetapi orang yang beriman apabila melihat, memandang orang yang terjerumus dalam maksiat, sebelum pergi kepada hukum fikihnya, sekian-sekian hukumnya, haram, makruh, lain sebagainya, pergi kepada hukum dakwah dulu, hukum adab dan akhlak. Barangkali dengan tertampilnya akhlak yang baik di situ, termotivasi untuk berubah, mana tahu. Tapi kalaulah tidak kena caranya, yang kita niatkan itu adalah untuk mengajak kepada kebaikan, tetapi tidak ditampilkan dengan akhlak yang baik, maka makin jauh. Manusia itu kan mudah protesnya, manusia itu mudah untuk membelut daripada kebenaran. Hanya kerana hal-hal yang kecil. Maka sebab itu tugas sebagai seorang da'i tidak mudah. Kadang-kadang yang nak disampaikan itu betul, tetapi kalau tidak dibuat dengan cara yang betul, tak nampak betulnya. Sebaliknya kalau hal yang salah dibuat dengan betul, tampak seakan betul. Inilah yang sering disebutkan. Benda yang betul kalau tak dibuat dengan betul, tak nampak betul. Benda yang salah, benda yang tidak betul, kalau dibuat dengan betul, nampak betul. Maka sebab itu, sabar dalam melaksanakan taat, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ada perletakan yang seterusnya, kata Imam Al-Ghazali, sabar dalam berhadapan dengan ujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu untaian maqalah yang pernah kita baca, pernah kita dengarkan daripada qaul para ulama kita. Di yaumil mahsyar nanti manusia akan dikelompokkan kepada dua golongan. Perhimpunan akbar nanti manusia akan dipecahkan kepada dua golongan. Satunya disebut dengan golongan ahlul musibah. Ahlul musibah itu golongan yang seolah-olah pada hemat kita, hidup itu selangkah diuji, selangkah lagi datang lagi ujian yang lain. Sudahlah miskin, anaknya bermasalah, datang penyakit lagi, kerja buat tidak menjadi, seolah-olahnya begitulah ahlul musibah. Ada satu golongan lagi hidup di atas dunia itu seolah-olah diangkat sebagai ahlul afiyah. Hidup itu seolah-olah tanpa masalah, padahal tidak ada orang yang tidak bermasalah. Miskin bermasalah, kaya pun kadang-kadang bermasalah. Ahlul afiyah itu orang yang segala-galanya senanglah. Makannya cukup, tidurnya nyenyak, pakainya, segala-galanya kecukupan itu diberikan. Satu golongan ahlul musibah, satu golongan ahlul afiyah. Dikumpulkan nanti di yaumul mahsyar. Perintah Allah, malaikat hitung sukat, hisab golongan ahlul musibah dahulu. Kemudian dilaksanakan perintah Allah itu oleh malaikat, hitung, disukat. Maka didapati golongan ahlul musibah itu diuji oleh Allah hidup di atas dunia. Mereka mempersembahkan sabar, mereka bersabar. Maka sebahagian besarnya mendapatkan ganjaran di sisi Allah, dibawa ke syurga. Malaikat datang kepada Allah, ya Allah, mereka telah kami hisab dan mereka itu banyak yang cemerlang. Mereka sabar dalam ujian yang ditimpakan olehmu, ya Allah. Masukkan mereka kepada syurga, ke dalam syurga. Maka berbondong-bondonglah ahlul musibah itu dibawa ke dalam syurga dan dilihat oleh ahlul afiyah. Ahlul afiyah itu melihat orang yang diuji syarat dengan ujian hidup di atas dunia itu, maka mereka berkata kepada Allah, ya Allah, kalau beginilah yang engkau ganjarkan kepada ahlul musibah, yang sewaktu hidup di atas dunia mereka itu banyak syarat diuji, maka hantar kami kembali ke bumi-Mu, ya Allah. Hantarkan kami kembali ke dunia, ya Allah. Engkau potong-potonglah daging kami, engkau kerat-keratlah tulang kami, ya Allah. Saya kami akan jadi orang yang sabar. Kalau beginilah ganjarannya orang yang sabar itu. Kualiti iman seseorang itu juga terukur pada rantingan sabar. Betapa banyak contoh di tengah-tengah masyarakat kita, terutama di bulan Ramadan ini. Ke bazar, ke tempat khalayak, sedang berpuasa. Yang puasanya artinya menahan diri, sabar menahan. Tetapi dalam sedang melatih diri bersabar itu, yang lebih tertampil, yang lebih tertonjol itu ketidaksabaran. Lihatlah
dalam perjalanan kita melalui traffic jam, apa yang keluar di bibir dan lidah kita, apa yang keluar membentuk perkataan kita, cacian, makian, sumpah seranah, seolah-olah itu hal yang dibiasakan. Maka di mana hilangnya sabar? Bulan ini dilatih tentang sabar. Ingatkan kepada hati, bulan Ramadan, bulan sabar. Bulan Ramadan, tarbiyah untuk menjadi pribadi yang mampu menahan amarah. Kalaulah peringkat awal harus perlu berlakon, berlakonlah. Mudah-mudahan kita sampai kepada membentuk pribadi itu. Maka sangat dikesalkan sejauh kaki ini melangkah, melihat kepada khalayak, kita bergaul dengan ramai orang, banyaklah orang yang mencuaikan adab dan akhlak, nilai sabar dalam kehidupan. Maka sebetulnya Ramadan itu menghantarkan kepada sabar. Kita tidak ingin sekadar menahan sabar makan tidak minum, tidak. Tetapi sebenarnya sabar dalam tidak melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah. Itu sabar pada maqam yang tinggi. Sabar pada meninggalkan maksiat. Sabar bila mana diuji oleh Allah. Kita lihat bagaimana perjalanan para aulia, para ulama. Mereka itu sabar dalam ujian, berhadapan dengan ujiannya di sisi Allah. Dan itulah nanti akan diganjarkan oleh Allah sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak dalam lipatan kehidupan ini, baik kepada kaum-kaum yang terdahulu dan yang sedang hidup bersamaan dengan kita saat ini, kita lihat ada orang yang mengangkat kesombongan dengan hal-hal dunia. Ada orang mengenal dunia sebelum kita wujud di atas muka bumi. Ada orang yang angkuh dengan kekuasaan, jabatan, kekayaannya sebelum kita wujud lagi di atas muka bumi. Maka pertanyaannya, di mana mereka sekarang? Mereka itu pernah mengaku menjadi Tuhan. Mereka itu pernah, Masya Allah, melakukan kezaliman hidup di atas muka bumi ini. Mereka itu lebih awal mengenal dunia berbanding dengan kita. Sombong. Di mana mereka sekarang? Ditelan di perutnya bumi. Bahkan mereka itu ada yang tidak kita kenali nama mereka. Maka sebab itulah tuan-tuan, apapun yang kita ingin lakukan, ajarkan kepada hati sabar. Kerana setiap kesabaran itu akan bernatijah kepada kebaikan. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu sungguh bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau kita fahami rungkaian ayat-ayat ini, betapa sabar itu menampilkan, mencerminkan kualiti terbaik iman yang dimiliki oleh seseorang. Maka kalaulah Ramadan yang sedang kita layani saat ini untuk memberikan pelajaran kebaikan dalam silibus kehidupan kita, maka tampillah sabar yang tinggi yang menghiasi akhlak dalam pribadi kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersabar berhadapan dengan ujian yang Allah titipkan kepada kita. Tazkirah Ramadan di IKIM FM mudah-mudahan memberikan manfaat, inspirasi Ramadan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan khas oleh Yayasan Global Ihsan Malaysia. Rebut ganjaran pahala dengan menaja iftar dan sahur sempena Ramadan ini. Hubungi talian 012-234-0413. Ingat Ihsan, ingat Global Ihsan. Kebuluran, kelaparan adalah kenyataan yang menghantui anak-anak yatim di Gaza dan di seluruh dunia. Rebut ganjaran pahala menyantuni anak-anak ini hanya serendah RM20 bersama Yayasan Global Ihsan Malaysia menaja iftar untuk anak-anak yatim di dalam maupun di luar negara. Hubungi talian 012-234-0413 atau layari www.globalihsanrelief.org.my. Ingat Ihsan, ingat Global Ihsan. Mahukan pelbagai informasi terkini? Laporan Jadilah pemandu bijak, Malah amalan mengita teruskan bersama kami di IKIM FM, inspirasi utama anda. Kapsul tafsir Al-Quran ini dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah yang boleh menyampaikan kepadanya dengan mematuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya, dan berjuanglah pada jalan Allah untuk menegakkan Islam supaya kamu beroleh kejayaan. Sidang pendengar sekalian, dalam ayat ini Allah menyeru orang-orang beriman supaya bertakwa kepadanya. Dr. Wahbah Zuhaili menyatakan, sekiranya perintah bertakwa digandingkan dengan perintah lain supaya taat kepada Allah, maka maknanya ialah berhentilah daripada melakukan perkara yang dilarang. Dalam
Dalam ayat di atas, Allah Ta'ala telah menyatakan kepada kita dan mahukan kita supaya mencari al-wasilah ilallah. Maksudnya ialah apa sahaja bentuk takarrub, pengabdian yang menyampaikan kita kepada Allah dipanggil al-wasilah. Allah guna perkataan carilah. Maka sewajarnya kita faham bahawa ia memerlukan usaha dan daya tenaga. Bukan menunggu sahaja kerana ia tidak akan datang bergolek. Buktinya sambungan ayat itu, Allah merintahkan kita supaya bermujahadah, wajahidu, berjalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah selalu menggandingkan perkataan mujahadah dengan frasa seperti pada jalan Allah dan frasa dengan harta dan diri. Ini menunjukkan bahawa mujahadah yang kita boleh faham itu sebagai perjuangan mestilah hanya kerana Allah, bukan kerana yang lain. Itu satu. Juga menunjukkan bahawa Allah SWT telah memberi bekal perjuangan kepada kita, iaitu harta dan diri, yang perlu kita gunakan semaksimum yang mungkin demi meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Selain itu, al-wasilah juga dimaksudkan sebagai kedudukan tinggi dalam syurga yang mana dikhaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu baca doa selepas azan itu. Maka siapa yang selalu beramal dengan doa itu, insya-Allah akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Kapsul tafsir Al-Quran itu tadi dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. Kamal & Kamal Pest Control, peneraju perkhidmatan kawalan serangga anai-anai Bumi Putra Islam sejak 1985, memenuhi piawaian ISO 9001 dan berlesen oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Pertama di Malaysia, inovasi kawalan anai-anai 7 tahun jaminan untuk perlindungan kediaman anda. Kamal & Kamal sedia dihubungi di 019-755-2625 atau di www.kamalandkamal.com. Inginkan panduan harian dalam kehidupan? Ikuti rancangan-rancangan menarik dalam Inspirasi Jiwa bersama Siti Rohani Surani dari 1 tengah hari hingga 4 petang. Antara sajian menarik untuk anda iaitu Dapur Kita, Halal Profesional, Prihatin, Bual Bicara Buku IKIM, Eksplorasi Minhaj dan Mutiara Hadis. IKIM FM, inspirasi utama anda. Al-Asfahani pula berkata tafsir lebih umum berbanding takwil. Tafsir lebih banyak dipakai mengenai kata-kata yang tunggal, sedangkan takwil lebih banyak dipakai mengenai makna dan susunan kalimah. Qira'ah dapat diketahui bagaimana kita menyebut kalimah-kalimah Quran, dan dengan dialah kita dapat tarjihkan sebahagian kemuhtamilan ataupun muhtamilan yang terdapat. Ikuti rancangan Lembayung Al-Quran setiap Isnin hingga Jumaat pada pukul 6.30 pagi dan ulangannya pada pukul 8 malam bersama Yang Bahagia Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Lembayung Al-Quran, menyubur akal, mempertajam jiwa. Eksklusif hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Saat suara menjadi punca kemelut jiwa. Aku cakap kau jangan berdoa dengan si Halimi tu. Ya Allah, saya bukannya buat apa-apa pun bang. Lagipun tatkala semua memerit rasa, Saya nak cerita, nak tanya dekat awak ni. kalau awak nak tanya tentang ayah saya, dia dah mati. hadir Ramadan mencurahkan bahagia. Tahu, aku tak baik sangat, banyak dosa. Tapi hati aku dah terbuka di bulan puasa, di bulan Ramadan. Menghadiahkan alunan semerdu takdirnya. Menampilkan Awira, Zara Zia, Azaili, Mustaqim Bahadur, Taizo Alexander, adik Kyle Noah dan penyampai-penyampai IKIM FM. Sepanjang Ramadan ini pada pukul 4.40 petang dan ulangan pada pukul 11.30 malam. Drama Semerdu Kasih Ramadan terbitan IKIM FM dan Zir Production dibawakan kepada anda oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Layari www.span.gov.my. Seimbangkanlah antara kerja dan cuti. Jangan terlalu gila kerja kerana itu akan lebih menekan anda. Pekerja yang cemerlang ialah yang berjaya menghabiskan cuti tahunannya kerana dia berjaya seimbangkan antara kerja dan cuti. Minda dan badan kita juga perlukan rehat. Ingat tu. Pesanan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani untuk IKIM FM, inspirasi utama anda. Mawib menawarkan bantuan am persekolahan tahun 2024.
dibuka kepada pelajar-pelajar sekolah di dalam wilayah persekutuan dan di luar wilayah persekutuan. Syarat permohonan: beragama Islam, bermastautin di wilayah persekutuan sekurang-kurangnya setahun dan masih menetap, tertakluk kepada kiraan had kifayah yang telah ditetapkan. Borang permohonan dan maklumat lanjut boleh didapati di www.maiwp.gov.my. Tarikh tutup permohonan 19 April 2024. Ahli-ahli hadis sepakat mengatakan bahawa hadis tersebut adalah hadis yang daif sekalipun diriwayatkan melalui jalan yang banyak. Jadi hadis ini menjelaskan wajib mencintai Nabi. Dan kedua, hadis ini juga menegaskan bahawa wajib mencintai Nabi itu melebihi orang lain. Sesungguhnya mereka yang suka dengarkan hadis Nabi SAW, maka Allah akan mengurniakan cahaya di wajahnya di dunia dan di akhirat. Ikuti rancangan Mutiara Hadis setiap Jumaat pada pukul 3.10 petang bersama Ustaz Taufiq Jafri Muhammad Akbar. Mutiara Hadis memperkemas ibadah harian eksklusif hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Harga diri itu ialah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri tentang keupayaan dan kemampuannya untuk berjaya dan bahagia dalam hidup di dunia dan di akhirat. Subhanallah, tanda orang yang menghargai dirinya sendiri ialah dia menilai dirinya bernilai sungguh, berharga sungguh. Dia yakin dan dia percaya dia mampu berjaya, dia mampu bahagia dalam hidup ini. Walaupun mungkin dia bukan orang yang terpandai, walaupun dia bukan orang yang tercantik ataupun orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, tak semestinya dia syukur dengan diri dia sendiri. Kenapa ramai orang yang tidak bahagia dan tidak berjaya dalam hidup? Kerana ramai orang yang mementingkan pandangan orang lain terhadap dirinya berbanding pandangan dirinya terhadap dirinya sendiri. Apa orang lain kata, apa orang nak kata, apa orang nak komen, itu yang sangat dipentingkan, sangat difikirkan, sangat difokuskan. Padahal bisikan hati pada dirinya sendiri, iaitu self talknya itu yang sangat lebih penting. Bercakap tentang halal analisis ni, kebanyakan orang tak kira sama ada dia Muslim atau non-Muslim, bila kata halal analisis ataupun testing halal ini yang dihantar ke mamal, biasanya orang hanya skop nampak nak test ada babi ke tak ada babi ataupun alkohol saja. Biasanya orang yang nampak itu. Ikuti rancangan Halal Profesional setiap hari Rabu pada jam 3.10 petang. Halal Profesional, satu kerjaya, prestige dan global. Eksklusif hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Ikuti kami di Facebook IKIM FM. Anda kini bersama Siti Rohani Surani di Inspirasi Jiwa. IKIM FM, inspirasi utama anda. Jangan lupa petang ni setiap hari Rabu 3.10 petang anda kena dengar dan kena suka rancangan saya ni, iaitu rancangan Halal Profesional. Bukan kaling-kaling, bukan sebarang rancangan. Yang dibincangkan adalah tajuk yang saya kira bagus untuk anda dengar dan juga untuk tahu, dan tetamu pun bukan sebarangan. Setakat hari ni lah yang saya jemput tu semua yang bagus lah yang saya jemput tu. Jadi anda kena ikutinya setiap hari Rabu jam 3.10 petang. Boleh dengar di radio dan juga tonton nanti di AB Live kami di IKIM FM petang ni. Bersama dengan siapa tetamu nyeti? Bersama dengan panel pakar halal negara, iaitu Ustaz Amri Halal, nak simbang-simbang tentang tajuknya ubat-ubatan halal dan vaksin halal. Jadi ikutinya, tak dengar rugi. IKIM FM, inspirasi Ramadan anda.
kami sangat merinduimu Ramadan. Bulan ini yang penuh dengan rahmat. Teguhkan iman, banyakkan membacaan Quran. Kejarkanlah pahala yang berlipat ganda. Tunaikanlah salat tarawih di malamnya. Beriktikaflah di 10 akhir Inspirasi jiwa. IKIM FM, inspirasi utama anda.